Okey, kita masuk 11.3 berkenaan dengan pecutan graviti dan jatuh bebas. Okey, ini perkataan-perkataan baru dalam sains. Okey. So, dekat sini ada dua gambar. Satu bola keranjang, satu lagi ni pelepah ni. Bulu pelepah. Okey. Objek manakah yang sampai ke bumi dulu jika dijatuhkan? Agak-agak kamu kalau kita jatuhkan, yang mana sampai dulu? Bola. Mestilah bola kan? Anggapan kita bola yang akan sampai dulu. Okey. Itu pengalaman kita lah. Okey. So, bola yang jatuh ke bawah. Jatuh mestilah ke bawah kan? Mana ada jatuh ke atas. Okey, yang jatuh ke bawah, apple ni pun yang jatuh ke bawah, maksudnya dia telah ada graviti. Okey. Dia mengalami pecutan graviti. Okey. So, semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Okey, daya graviti bumi. So, macam kita pun, kita boleh berjalan di atas permukaan bumi disebabkan kita ada daya tarikan graviti bumi. Bayangkan kalau tidak ada daya graviti bumi, kita akan terapung-apung. Okey. So, semua objek, tak kira lah, semua objek akan ditarik ke arah pusat graviti bumi. Hujan yang turun, okay, air tu akan turun ke bawah. So, perkataan penting kat sini, graviti. Okey. Daya graviti menyebabkan suatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Jadi, sesuatu objek seperti buah apple yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. So, bila kita jatuhkan sesuatu objek daripada tempat yang tinggi, dia akan jatuh ke bawah dan ada laju. Dia ada laju. Jadi, kita sebut sebagai pecutan. Maka objek itu ada pecutan graviti. Ingatlah perkataannya, pecutan graviti. Okay, simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah G. G huruf kecil, G. So, simbol dia sebab kalau kita ada simbol ni, maksudnya kita akan buat pengiraan. So, dalam bab ini akan melibatkan beberapa pengiraan yang simple. Alright. Okey, di permukaan bumi, nilai pecutan graviti ialah 10 meter per saat kuasa 2. Okey, meter per saat kuasa 2. 10. Semua objek, kalau diikutkan, nilai pecutan gravitinya adalah 10 meter per saat kuasa 2. Okey. So, apa yang kamu nampak dalam video tadi? Tadi mula-mula kita kata bola yang jatuh dulu kalau kita lepaskan kedua-dua objek bola dan bulu pelepah burung kan. So, apabila kita buang udara, maksudnya dalam keadaan vacuum, kamu dapati tadi bola dan juga bulu pelepah burung tu jatuh pada masa yang sama. Okey. Jadi, satu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. So, jatuh bebas ni maksudnya kalau objek itu akan jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Okay, tidak ada daya-daya yang lain lah. Okay, sebagai contoh, sehelai kertas tidak jatuh bebas. So, kertas yang kita buang daripada tempat tinggi tu, dia tidak jatuh bebas. Sebab ada satu lagi daya yang kontrol dia ataupun yang menghalang dia, kita panggil sebagai rintangan udara. So, dekat sini, kertas ni bukan jatuh bebas lah. Kalau jatuh bebas ni hanya berlaku dalam keadaan tanpa rintangan udara. So, objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama. Macam dalam video tadi, bola dan juga bulu pelepah burung tadi mempunyai daya pecutan yang sama. Okey, tanpa mengira jisim dan bentuknya. Okey, maksudnya sekarang kita fahamlah kalau bulu pelepah burung tadi, jisim dia ringan kan? Jisim dia kurang berbanding dengan bola. Tapi disebabkan kedua-dua objek jatuh bebas, maka pecutan graviti dia adalah sama. Okey. So, jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Okey, iaitu dalam ruang yang tiada udara. Okey. Okey, tadi kan kita tengok dia jatuh dalam keadaan yang sama. So, di dalam kebuk vacuum, sehelai bulu ayam ataupun bulu pelepah tadi ataupun bola tenis akan jatuh dari ketinggian yang sama dan mendarat pada masa yang sama. Okey.
So, yang ni jatuh bebas ke tak? Jatuh bebas ke tak ni? Ya. Jatuh bebas ke? Sebab dia ada air resistant ni. Ini bukan jatuh bebas sebab dia masih ada rintangan udara. Nampak ni? Air resistant. Jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Yang ni bukan vacuum sebab masih ada udara yang menghalang dia jatuh. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok graf, okey, yang berkaitan dengan pecutan bebas daya graviti dan sebagainya ni. Okey. Okey, sekarang ni kita bayangkan okey, ini kalau kita bayangkan kita buang satu batu ke bawah. Okey, apa sebenarnya kita boleh analisiskan pergerakan batu tersebut? Okey. So, objek pegun. Masa kita pegang batu tu, objek itu berada dalam keadaan pegun. Okey. Bayangkan kita pegang batu tu, objek tu tak bergerak kan? Jadi, objek itu pegun. Okey, bila pegun, maksud dia hal laju dia sifar. 0 meter per saat. 0 meter per saat. Nampak? Kalau per saat, kalau negatif 1 ni adalah unit untuk hal laju. Okey. Apabila kita lepaskan, bayangkan kita lepaskan batu dekat satu tempat tinggi, maka objek itu mengalami hal laju yang bertambah. Bila kita lepaskan objek itu, masa dia turun ke bawah tu, hal laju objek itu akan bertambah. Okey. So, bila kita buat satu graf, kita boleh tafsirkan graf tersebut macam ni. Okey. Sekejap. Okey, tengok yang dekat kosong ni. Tadi cikgu kata apa yang kosong? Dia pegun, maksudnya hal laju dia adalah sifar kan? Okey, hal lajunya adalah sifar. Okey, sebelum dilepaskan hal laju objek adalah sifar, maksudnya objek berada dalam keadaan pegun. Okey, jadi semasa objek tu turun ke bawah, didapati hal laju bertambah. Okey, apa maksud hal laju bertambah? Objek ni mengalami pecutan. Okey, apabila objek dilepaskan, hal laju objek bertambah dengan seragam. Okey, maksud dia jatuh tu seragam. Hal laju dia bertambah dengan seragam. Maksud seragam ni dia straight ke bawah. Dia tak dalam macam naik turun. Mana boleh bola tu sat berhenti, sat laju, sat berhenti, sat laju kan. Kalau kita jatuhkan satu objek daripada tempat tinggi, dia straight turun ke bawah. Maksudnya hal lajunya bertambah dan secara seragam. Okey. Bila kita buat graf hal laju melawan masa, kecerunan graf hal laju masa tu menunjukkan satu pecutan. Okey. Jadi dalam kes ni, dalam kes kita lepaskan objek dari tempat tinggi tu, kita panggil sebagai pecutan graviti. Okey. Dia berbeza dengan pecutan yang kita belajar sebelum ni. Kalau sebelum ni graf hal laju masa kita sebut sebagai pecutan sahaja. Dalam kes kita buang objek daripada tempat tinggi ni, kita panggil sebagai pecutan graviti sebab dia ada daya graviti yang mempengaruhi dia jatuh ke bawah. Okey, faham yang ni kita tafsirkan graf hal laju melawan masa bagi objek yang jatuh ke bawah. Okey, next. Okey, ini adalah graf sesaran melawan masa. Okey, sesaran ditukarkan unit meter. Okey, sesaran melawan masa. Yang tadi hal laju melawan masa. Okey, kita tafsirkan pula graf sesaran melawan masa. Dekat kosong ni, maksud dia objek berada dalam keadaan pegun. Okey. Okey, sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar. Maksudnya, objek berada dalam keadaan pegun. Okey, sesaran yang tadi hal laju, kita sebut sebagai hal laju sifar yang graf sebelum ni. Yang ni adalah kita sebut sebagai objek berada dalam keadaan pegun di mana sesaran objek adalah sifar. Sesaran tu maksudnya dia bergerak berapa jauh kan? Dia masih kosong lah sebab kita masih duk pegang dia objek tu, kita tak lepaskan lagi. Okey, bila sampai dekat atas ni, tengok sini yang second ni. Yang kedua ni. Apa maksud dia? Okey, sebaik-baik sahaja objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan hal laju kecil. Dia slow dulu mula-mula tu masa kita baru nak lepas tu, dia tu bukan terus pergi laju. Dia slow dulu. Jadi objek itu bergerak dengan hal laju kecil. Hal ini dapat kita lihat melalui kecerunan yang kecil. Okay, nilai cerun itu dia tak berapa tajam sangat.
So, nilai kecerunan dia kecil. Okey. Jadi, masa nak turun ke bawah, bila nak sampai ke bumi yang tu, baru laju dia tinggi lagi. Okey, tengok yang ketiga nah. Tengok sini. Ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan laju yang lebih besar daripada laju awal. Okey, yang ni kira laju awal lah, yang ni laju akhir. Okey. Masa nak sampai ke bawah itu, baru dia lagi laju. Maksudnya, lagi lajulah. Kalau kita bayangkan macam ada seseorang tu dia jatuh dari tempat tinggi, masa awal-awal tu dia tak berapa laju sangat. Tapi bila nak sampai ke bawah, daya tarikan graviti tu lagi kuat, maka laju dia lagi bertambah. Okey. Ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan laju yang lebih besar daripada laju awal. Jadi nilai dekat sini, lebih tinggi daripada nilai ni. Laju akhir ni lebih tinggi daripada laju awal. Okey. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan graf yang lebih besar. Okey. Yang ni cuba kamu tengok anak panah dia. Ini terbalik yang ni dalam keadaan apa ni? Kita baling objek ke atas. Kita baling objek ke atas. Yang tadi kita jatuhkan satu objek tu dari tempat yang tinggi ke bawah. Sekarang ni macam kita ambil satu bola, kita lempar ke atas. Kita lempar ke atas. So, laju kita sebut sebagai V ms -1. Sini laju juga. Tengok apa yang berlaku dengan graf dia. Okey, nampak dia ada perbezaan. Bila kita baling bola ke atas, nampak graf dia begini graf dia begini. So, tengok satu persatu penerangan dia. Okey, apabila objek dilontar ke atas, objek mula bergerak dengan laju V meter per saat. Ini maksud dia laju akhir V meter per saat. Okey. Kemudian bila kita nanti habis kelas ni cuba kamu baling bola ke baling apa-apa ke atas. Laju objek semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Masa mula-mula kita lempar tu laju dia lebih tinggi berbanding laju akhir dia. Okey. Bila sampai ke atas, semakin ke atas, semakin kurang laju dia. Okey. Jadi kecerunan graf laju masa adalah negatif. Tu yang dia terbalik tu. Okey. Pada ketinggian maksimum, laju objek adalah sifar. Maksudnya, cuba bayangkan kita baling, objek tu akan berhenti sekejap ke atas kemudian turun ke bawah. Betul tak? Bila kita baling ke atas, dia akan stop sekejap lepas tu dia turun ke bawah kan? Ini maksud dia. Pada ketinggian maksimum, laju objek adalah sifar. Bila dia stop tu, maksud dia laju dia adalah sifar. Okey. Ini berkenaan dengan sesaran melawan masa pula. Okey. Sebaik-baik sahaja objek dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan laju V meter per saat. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Okey. Sebab dia akan turun ke bawah kan. Jadi objek bergerak ke atas dengan laju semakin berkurang. Bila sampai sesaran yang paling tinggi, lajunya menjadi sifar. Okey. Objek akan berhenti, dia akan stop sekejap. Kemudian jatuh semula ke bawah. Saya habis kelas pergi baling apa-apa ke atas. Kamu tengok dia akan stop sekejap baru turun ke bawah objek tu. Baling duit siling ke, baling apa-apalah Okey. Alright. So dalam eksperimen ini, dia berkaitan dengan apa yang kita belajar hari ni. Okey. So, tengok dalam kuteks ada, cikgu ambil daripada kuteks. Dia nak soalan ini berkaitan dengan kita nak kira pecutan graviti untuk objek yang berlainan jisim. Okey. Tujuan menentukan nilai pecutan graviti. Okey, tadi yang first cikgu ajar, berapakah nilai pecutan graviti objek? Siapa ingat? Nilai pecutan graviti G, simbol dia G kan? Untuk semua objek. Berapa nilai dia? 10. Okey, very good. 10 kan? 10 meter per saat kuasa 2. Kuasa 2 negatif 2 tu maksud dia pecutan. Okey, kita nak guna jangka masa detik. So, pernyataan masalah, berapakah nilai pecutan graviti G? Tanda soal. Hipotesis, nilai pecutan graviti ialah 10 meter per saat.
negatif 2 meter per saat kuasa 2. Okey, pem boleh ubah dimanipulasikan jisim pemberat. Maksudnya dekat sini kita akan guna pemberat yang berbeza jisim. Okey, bergerak balas nilai pecutan graviti. Macam mana kita nak kira? Ada formula dia. A sama juga V tolak U per T. Sekali cikgu tunjuk one by one macam mana nak kira. Okey, dimalarkan ketinggian objek dilepaskan. Maksudnya kita tetapkan berapa tinggi. Sebab tu kita guna kaki retort dan radas-radas ni. Pengapit G, jangka masa detik, pita detik dan sebagainya ni. Okey. Okey. Sediakan susunan radas, apitkan jangka masa detik secara menegak, pasang keratan pita detik sepanjang 1 meter, lekatkan pemberat, kemudian kita akan hidupkan jangka masa detik dan kita nak analisis pita detik. Sebab daripada pita detik yang telah melalui pita detik tu, melalui alat jangka masa detik tu, kita boleh kira halaju awal, halaju akhir dan kita boleh dapat nilai pecutan. Okey, untuk setiap jisim pemberat. Okey, ini alat-alat dia. Hopefully kita boleh buat lepas buka sekolah nanti. Okey, ini pita detik dia, ini pemberat, ni apit G. Okey, so tengok dia pasang macam mana dekat apit G ni, dia pasang, kemudian dilepaskan. Nampak dilepaskan? Nampak pemberat ni jatuh ke bawah. Bila pemberat jatuh ke bawah, dia akan bawa sekali pita detik yang akan melalui alat ni dan kita akan dapat titik-titik tu. Daripada titik-titik pada pita detik itulah kita boleh buat pengiraan. Okey, then kita potong. Okey, kita kira berapa detik, 5 detik ni kita potong. Didapati ni yang first. Kalau 50 gram, yang ni 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram. Okey. Nampak detik-detik dia semakin, yang ni semakin jauh detik dia. Yang ni semakin dekat. Okey, boleh dari sini kita boleh nampak kalau detik-detik tu semakin jauh, maksud dia lagi lajulah halaju dia kan. Yang ni 50 gram dia tak apa laju sangat turun ke bawah tu. Kalau 250 gram, pita detik jatuh ke bawah tu lagi laju. Kita nampak dia punya titik-titik tu semakin besar. Okey. Okey, ini cara pengiraan dalam buku teks pun ada. Okey, halaju awal, kita simbol dia adalah U. Okey. So, cara kira berapa nilai dia. Kita tengok kat sini, berapa, kena ukur berapa per dengan 0.02 saat. Okey, ingat balik kan macam mana kita dapat 0.02 saat. Sebab 1/50. Okey. Halaju akhir adalah yang ni. Macam mana cikgu tahu kata ini halaju awal, halaju akhir? Mata kena tengok sini, arah gerakan. Kadang-kadang soalan arah gerakan ni belah kiri. So, mata kamu kena cekap tengok ni. Arah gerakan ni belah kanan. Maksudnya yang ni adalah halaju awal. Okey. Yang X2 ni adalah halaju akhir. So, X2 berapa nilai dia kita tengok nanti kena ukur. Ataupun dalam soalan kadang dia bagi. Okey, dia bagi kita boleh buat pengiraan. Per dengan 0.02 saat. Okey. Selang masa. Sebab kita nak buat pecutan ni ada formula dia kan. Selang masa, ini hati-hati selang masa. Sini yang cikgu ajak mula-mula untuk halaju awal tu kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Okey. Tapi untuk mengira pecutan, dia kena tolak 1. Okey, 5 detik. 6 tadi kena tolak 1 dapat 5 detik. Atau satu lagi kaedah, kita kira tengah-tengah titik ni. Macam dalam buku teks sajak ni, kita kira-kira tengah titik. 1, 2, 3, 4, 5. Ni untuk kes yang pecutan lah. Kalau kira halaju awal macam awal-awal dulu, kita kira macam cikgu ajak yang ni, titik-titik ni yang lompat tu. Okey. So, pecutan graviti G, formula dia halaju akhir, tolak halaju awal, bahagi dengan selang masa. Okey, tengok contoh Okey, ini contoh dia. Okey, sekarang ni bagi tahu cikgu yang mana halaju awal. Berapa cm sasaran dia?
Okey, 2 cm. Tengok sini soalan yang kiri sebagai arah gerakan. So, ini hal laju awal, kita kira untuk hal laju awal. Okey, masa untuk 1 detik adalah 0.02 saat. Okey, biasanya akan diberikan. Okey, hal laju awal X1 per 0.02 saat, maksudnya 2 bahagi 0.02 saat, kita dapat 100 cm per saat. Okey. Okey, hal laju akhir dia X2. Okey, 4 per 0.02 saat dapat 200 cm saat, negatif 1. Okey. Sekarang ni kena cari selang masa. Ini 5 detik kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun nak kira yang ni berapa detik, tolak 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kena tolak 1. N tolak 1. So, dapat 5. Make sure kamu kena tahu kira detik ni. So, darab dengan 0.02 saat. Kita dapat detik dia adalah 0.1 saat. Okey, dah dapat nilai semua ni, barulah kita kira pecutan. Okey, pecutan formula dia V tolak U per T. Then, 200 tolak 100 per 0.1 saat, kita dapat 1000 cm. So, bila cm kena tukar dalam meter. Sebab, untuk pecutan, graviti ni, unit dia meter per saat kuasa negatif 2 tu. Meter per saat kuasa 2. Meter per saat kuasa 2. Ada yang sebut meter per saat. Tak kisahlah kamu nampak saya negatif 2 ni, menunjukkan pecutan. Okey, kena tukar. cm ni tak boleh dalam unit cm, kena tukar kepada meter. So, tukar, kita dapat berapa tadi? Sekejap. 10 meter per saat negatif 2. Ini. Okey. So, dalam kes tadi, cikgu buat contoh pengiraan. Tadi, kita buat 50 dulu. Okey, 50. Tadi kan cikgu kata dalam eksperimen tu, kita guna jisim 50 gram kan? Okey, 50 gram. Jadi, cikgu anggarkan pita detik sebab kita tak buat eksperimen ni. Jadi, kita cikgu anggarlah kita buat eksperimen. Kita dapat hal laju awal bagi jisim 50 gram adalah 1.8 cm. Jadi, cikgu kiralah hal laju awal 1.8 cm bahagi dengan 0.02 saat. Yang ni cikgu tukar siap-siap dalam unit meter. Kamu nak tukar kemudian pun boleh. Nak tukar siap-siap pun boleh. Ni cikgu tukar siap-siap. Kita dapat 0.9 meter per saat. Okey, V. Anggaran dia, sasaran dia yang kita buat tu, nilai pada pita detik tu adalah 2.8 cm. Bahagi dengan 0.02 saat. Cikgu tukar dalam unit meter siap-siap. Dapat 1.4 meter per saat. Okey. T. Berapakah dia punya masa? Selang masa. Tadi 5 detik. Kita 5 titik. Untuk 5 titik tu, so 4 lah. Okey, 4. 4 darab 0.02 saat. Dapat 0.08 saat. Masukkan dalam formula pecutan. Hal laju akhir. Tolak hal laju awal, bahagi dengan masa, dapat 6.25 meter per saat kuasa 2. Okey, ini untuk jisim 50 gram. So, cikgu kira pula jisim untuk 100 gram. Untuk eksperimen tadi kan. Jisim untuk 100 gram, kira balik. So, dapat macam inilah. Hal laju awal 1.5, laju akhir 2, masa 0.08. Masukkan dalam formula. Dapat 6.25 meter per saat kuasa 2. Sama macam tadi. Okey. Kemudian, buat pengiraan untuk 150 gram pula. Okey, ini dia punya sasaran hal laju awal. Sasaran yang, okey. Kemudian yang ni, buat dalam pengiraan juga. Dapat juga 6.25 meter per saat kuasa 2. So, kesimpulannya sama semua kan? 6.25, 6.25. Tadi kita kata pecutan graviti 10, betul tak? Awak dapat 6, cikgu. Siapa?
Pasal apa semua dapat 6 cikgu? 6.25. Tadi cikgu kata 10. Siapa? Kenapa dapat 6.25? Tak dapat 10. Ada halangan tak pecutan graviti dia? Ada halangan tak kita punya pemberat tu? Ada kan? Ada. Ada halangan. Kalaulah kita buat dalam kebok vacuum, barulah tak ada halangan, baru dia dapat 10. Ni sini dia bukan mengalami pecutan bebas lah. Dia hanya ada pecutan graviti, tapi ada halangan daripada rintangan udara dan juga rintangan apa tengok tadi. Tengok tadi kesimpulan jisim 50 gram, pecutan dia sama negatif 2 ni kat atas ni cikgu lupa tukar. Jadi superscript dia duduk atas. Meter persaan kuasa 2. So mengapakah nilai pecutan ni lebih kecil dari nilai graviti di permukaan bumi, iaitu 10 meter persaan negatif 2. Okey. Kita tengok baliklah. Apa definisi jatuh bebas? Satu objek dikatakan mengalami jatuh bebas bila ada tindakan graviti sahaja. Sedangkan eksperimen kita buat tadi, dia bukanlah pecutan graviti saja, dia bukan alami daya pecutan graviti saja, dia ada juga daya-daya lain yang bertindak ke atas dia. Okey. Okey, jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum. So, yang ni. Nilai pecutan berkurang kerana ada geseran, ada daya geseran antara pita detik dan jangka masa detik. Masa nak turun tu dia bergeser, kan? Dah lah bagi kurang dia punya pecutan. Kemudian ada lagi satu rintangan udara. Itu yang menyebabkan dia tak dapat 10 tu. Okey, soalan. Ni satu je soalan objektif yang cikgu sempat cari. Tapi dia termasuk dalam bahasa Inggeris. Sehelai kertas jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Sehelai kertas jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Itu ke salah? Dia jatuh salah lah. Dia bukan jatuh bebas sebab dia dipengaruhi oleh rintangan udara. KB, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Betul. Betul. Okey. See, object falling freely, falling. Falling freely ni jatuh bebas. Fall with the different gravitational acceleration, pecutan graviti. No matter what. Tanpa mengira jisim dan bentuk. Salah lah. Okey. Different ni tak ada, dia tak boleh lah kan. Okey, so B lah jawapan dia. Okey. Okey, soalan ini kebanyakan dia tanya tentang yang cikgu duk cek lah soalan-soalan ni, sebab yang ni KSSM. Dia ada biasa tanya, ada soalan contoh bahagian C, soalan 11, soalan wajib dijawab. Okey, macam mana bentuk soalan? Okey, dalam soalan 11 ini pengenalan sebab kamu cikgu tak biasa dedahkan lagi Dalam soalan 11, bila kamu dapat soalan SPM nanti, dan soalan 11 ni wajib dijawab. Okey. Soalan dia beginilah, dia nak pernyataan masalah, kamu kena tahu pernyataan masalah apa, hipotesis apa, merancang eksperimen. Merancang eksperimen. Tujuan, pembeli ubah PM. PM ni apa? Pembeli ubah manipulasi. PB, pembeli ubah bergerak balas dan malar. Kemudian, kena buat kaedah sikit. Bukanlah panjang macam buku teks tu, dia simple tapi ada semua maklumat penting. Kemudian ada jadual pemerhatian. Cikgu susah cikgu. Susah ke? Tak susah pun. Okey. Next, tengok soalan. Ni contoh soalan dia. Okey, ini nombor 9 tapi biasanya soalan sebelah lah. Okey, kaji pernyataan berikut. Daya graviti bumi. Dia bagi satu soalan rangsangan. Okey. Dia bagi rangsangan ni. Kamu kena baca betul-betul. Daya graviti bumi, dia beritahu, ialah daya yang menarik semua objek jatuh menuju ke pusat bumi. Pecutan graviti G ialah pecutan satu objek yang disebabkan oleh daya graviti bumi. Okey, ini tak ada apa-apa, dia bagi rangsangan. Kata soalan nak tanya pasal pecutan. Okey, nyatakan satu pernyataan masalah. Kalau kamu hafal buku teks tu, kamu memang terap, memang buatlah kaji banyak dekat buku teks tu, insya-Allah senang lah. Okey.
Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Okey, berdasarkan pernyataan yang diberikan, reka satu bentuk eksperimen makmal menentukan nilai pecutan graviti menggunakan jangka masa detik. Ini semua macam dalam konteks. Uraian anda harus mengandungi aspek berikut: tujuan, mengenal pasti, pemboleh ubah, prosedur dan kaedah penjadualan data. Susah ke senang ni? Masa? Tak tahu lagi nak? Tak apa. Bila kita buat selalu, InsyaAllah tak jadi masalah. Macam yang lepas-lepas kelas-kelas yang belakang pun boleh buat. Okey, tak dapat banyak pun dia dapat. Satu dua ni, satu soalan A dengan B ni boleh ambil je daripada atas ni. Nanti cikgu ajar macam mana. Okey, nyatakan satu pernyataan masalah. Pernyataan masalah daripada atas ni. Tengok contoh jawapan. Berapakah nilai pecutan graviti G? Tengok ni kan. Dia nak daya graviti bumi berkenaan dengan pecutan graviti. So mestilah pernyataan masalah tu ada dalam bentuk soalan dan tanda soal. Berapakah nilai pecutan graviti G? Tanda soal. Yang tu adalah pernyataan masalah. Mesti ada ni Okey. So hipotesis kita B ni soalan hipotesis. Kita bagi tahulah nilai. Dia tanya tadi berapa, kita bagi tahulah nilai. Nilai pecutan graviti ialah 10 meter per saat kuasa 2. Yang ni tak ada soalan dah lah sebab dia nak hipotesis dalam bentuk ayat lah. Okey. Soalan C1 tadi apa? Berdasarkan pernyataan yang diberi, nak tujuan. So tujuan. Kejap, silap. Tujuan. Untuk. Dimulakan dengan untuk. Untuk menentukan nilai pecutan graviti. Nilai pecutan graviti menggunakan jangka masa detik. Okey. MV ni adalah PM. MV ni skema dia manipulated variable, dia PM lah. PM dia jisim pemberat. PB nilai pecutan graviti. CV ni malar, constant variable. CV ni constant variable, pemboleh ubah dimalarkan. Ketinggian objek dilepaskan. Okey. Semua dalam buku teks. Okey, prosedur dia. Prosedur dia senang je, simple je. Biasanya 4 ayat sahaja. Okey, cikgu nak kena lukis ke cikgu? Nak kena lukis ke? Kalau kamu boleh lukis dan label dengan baik, silakan lukis. Kalau tak boleh lukis, pastikan ayat-ayat yang 1, 2, 3, 4 ni adalah lengkap. Okey. Jadi, contoh. Tengok susun radas dan bahan seperjalanan rajah. Ini kalau kamu lukis dengan lengkap lah. Okey. Pastikan dalam prosedur kamu ada PM, PB semua ni, nilai-nilai ni. Contoh lekatkan. Ini ayat kita nak buat eksperimen lah. Lekatkan pemberat berjisim 50 gram pada hujung pita detik dan lepaskan pemberat. Kira dan catat nilai pecutan graviti berdasarkan pita detik dalam jadual. Ulang. Ni penting lah sebab kita nak buat PM dia mesti ada semua nilai yang jisim tu. 50 gram. Kalau tak ada perkataan ulang ni, seolah-olah kita buat untuk 50 gram sajalah. Kena buat nombor 4 ni. Ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan pemberat 100 gram, 150 gram dan 200 gram. Dapat 4 markah. Nampak simple macam ni pun dapat 4 markah. So, last kali. Last kali apa soalan dia? Last kali dia kata jadual kan? Penjadualan data. Ni penjadualan data mesti ada PM dan apa dia ni? Gerak balas. PB. Jisim pemberat kita buat dalam bentuk jadual lah. Dah lah nama penjadualan data, kena buat dalam bentuk jadual. Okay, unit. Dekat sini tak payah buat unit dah sebab dekat yang first ni kita dah ada unit. 50, 100, 150, 200. Lepas tu kita bagi pecutan graviti. Cikgu nak bubuh nilai ke? Tak payah bubuh nilai. Yang ni saja, untuk PM saja kita letakkan nilai.
Untuk pencetutan graviti bukan kita buat eksperimen masa tu. So kita tak payah buat nilai. Tak payah nak pening-pening buat nilai. Kosongkan sahaja. Jadi penjadualan data dapat 1 markah. Okey, tengok soalan yang kedua. Sebab dalam bab ni ada 2. Esok cikgu akan terangnya eksperimen kedua tu. Yang ni yang jatuh bebas. Okey, yang ni cikgu simpanlah untuk esok. Untuk simpan untuk esok. Esok kita tengok eksperimen yang kedua. Okey. So, ada soalan nak tekat ni?